Illuminati. ya. V vaksin Illuminati. So itu topik kita pada hari ni, iaitu vaksin. Setelah vaksin Illuminati, habislah kita punya topik hari ni. Itu je. Hai, selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada siapa yang tengok lah pada pagi, petang dan malam lah. Hari ni saya Karafi. Dan saya juga Milo Aizal. Oh, Milo Aizal. Okay. Baru, So kita akan bersama kalian lah dalam rancangan T Brothers pada kali ini. Slot kali ni khusus sikit, macam agak santai je lah. Bunyi je vaksin tapi kita santai je lah. Kita akan mulakan dengan soalan pertama lah kot kan. Pertama lah kot. Lama dah tak masuk apa ni, rancangan T Brothers ni kan. Tak masuk, aku tak pernah masuk first time ni. Tapi nampak dia relax je kan. Relax je. Macam penyamun pula aku tengok dia pakai mask. Itulah sebab aku tak kena vaksin, kini dah kena vaksin dah ni. Oh, okey. So dia extra protection. Aku tak ada protection lah. Sebab tu tak pakai mask. Dah vaksin. Tapi sebenarnya digalakkan jugalah pakai mask sebenarnya, sebab kita nak kurangkan risiko juga walaupun telah divaksin. Betul. Itu pun baru first dose, ada lagi second dose. Yes, booster namanya. Booster namanya. Yes. Okey, kesian kita punya host belakang tu. Lama dah tunggu. Jadi soalan pertama untuk korang adalah, apakah itu vaksin? Okey, sebenarnya jawab ni. Mana-mana lah. Okay, basically vaksin ni lah bukan sejenis ubat, tetapi lah sejenis microchip. Bukanlah. Adalah salah satu cara untuk mencegah daripada penyakit penularan. Betul, cikgu? Betul. Specifically adalah secara teknikalnya adalah badan kita akan disuntik virus ataupun organisma yang sudah mati ataupun lemah untuk mewujudkan antibody dalam badan kita, supaya bila virus yang sebenar datang ataupun yang kuat datang, badan kita dah ready dengan antibody untuk melawan dia. Yes, supaya betul. benda tu tak ada, supaya benda tu Terkawal. Yes, ataupun betul. tak kena jangkitan Tak lah, kena kira jangkitan. kuat lah badan kita masa tu. Before symptom to appear, kita dah selamat dah. Kita dah bersedia. Yes, bersedia. Untuk melawan. Yes, betul tu. Itu definisi untuk vaccination lah. Tapi saya rasa ramai kat belakang tu dah belajar sebenarnya, cuma lupa. Yes. Yang kedua adalah, kenapa perlunya vaksin? Kenapa perlunya vaksin? Okay, basically kita punya badan ni, dia ada sendiri punya imunisasi. Okay, basically badan kita ni punya imunisasi dia tersendiri. Tetapi dia mengambil masa untuk menghasilkan antibody untuk melawan spesifik ataupun particular pathogen ataupun bakteria ataupun virus tu sendiri. So before badan kita menghasilkan antibody tu sendiri, badan kita dah kena attack. Paru kena attack, kidney kena attack, semua kena attack. So tak sempat nak hasil antibody, dah mati. Betul. Macam kita nak pergi berperang lah kiranya kan. Andai kata orang akan serang secara mengejut, macam Attack of Titan lah kiranya kan. Orang akan datang secara mengejut lah, datang dengan badan besar, gegasi semua datang mengejut kan. Mula-mula dulu kan. Masa dulu Tapi masa tu kita tak ada senjata, kita tak ada benda yang terbang-terbang tu untuk potong Titan tu. Yes, So bila tak ada benda lagi. tak ada lagi. So bila benda tu, bila dia datang, kita tak ready, so kita akan kalah lah. Vaksin ni adalah dengan kita umpamakan yang kita dah siapkan equipment, kereta kebal, benda terbang-terbang. Yes. Dan kita juga ada gegasi sendiri untuk lawan benda tu bila diorang datang. Betul. Itu sebabnya kenapa kita perlukan vaksin sebelum penyakit tu datang lah kiranya. Titan jenis apa ada nanti? Of course. Jangan, saya tak tengok lebih lagi. Jangan bagi spoiler. Soalan ketiga, kenapa ada geng anti-vaksin? Okey, anti-vaksin ni terwujud mungkin disebabkan kekurangan ilmu tu sendiri. Sebab kebanyakan kalau kita kaji betul-betul orang yang anti-vax ni, tak ada background of medical tu sendiri. Dia pun tak tahu apa tu vax tu sendiri, betul tak? Diorang tiba-tiba diorang just buat pertuduhan yang vaksin ada microchip. Sedangkan microchip tu perlukan bateri untuk hidup. Itu macam mana masa dalam badan manusia kena ada bateri for long time tu kan, tak forever tu kan. Yes. Betul. So bagi saya lah, saya punya pendapat yang bahawa mungkin mereka ni tidak punya ilmu yang cukup, dan mereka tak cukup ilmu, diorang senang je mencakapkan benda yang tak sahih. Itu yang banyak sangat Google lah kan. Jadi master of Google, master keyboard warrior. Betul tu. Sedangkan orang yang buat vaksin tu buat research bawah mikroskop, tapi orang tu buat research kat yang tandas bawah laptop. Satu orang bawah mikroskop, dia bawah laptop. Yes, betul. So ilmu yang dia dapat tu dah bawah laptop sahajalah. Yes, betul. So sebab tu orang kata berguru ni kena ada berguru, belajar mesti kena ada berguru. Okey. Betul tu. Tak apa, faham lah. Dia faham. Masih betul lah ayat tu. Betul lah, betul. Itu is a good point sebab tak ada ilmu. Second thing adalah kita boleh katakan bahawa manusia ni dia takut dengan benda yang dia tidak tahu. Dan lagi vaksin tu tak nampak. Dia kata dalam tu, kita kata
virus tu yang dimatikan atau dilemahkan, kita tak nampak benda tu. Macam sama juga dengan kes-kes dulu juga, masa penyakit-penyakit awal-awal dulu datang, polio, rubella dan sebagainya kan. Terlepas wujudnya penyakit tu, baru ada vaksin-vaksin benda tu. Tapi masa tu mesti ada masalah yang sama juga. Orang akan takut ambil benda vaksin-vaksin tu sebab diorang tak pernah cuba tak pernah cubalah clinical trial. Kita tak pernah cuba dan kita tak tahu pun sebab bila benda-benda yang masuk dalam badan kita ni sebab kita agak sensitif lah sebab ini badan kita. Tapi kita nak masukkan something, kita tahu benda tu berkesan ke tak, betul tak ada benda tu. Mungkin adakah memang agenda Yahudi V-vaksin tu, V tu Lagu UFO. So orang akan takut dengan benda yang dia tak tahu. So itu adalah respon biasa manusia lah. Tetapi dulu tak ada teknologi sangat, so kita tak boleh nak spread false news tu. Tapi sekarang ni semua kat ujung jari. Semua di ujung jari. Baru bangun tidur je dah dapat berita baru. Dan dia orang boleh tahu apa itu vaksin. Melainkan kalau orang tu dia ignorance. Betul, ignorance. Ignorance yang tak nak ambil tahu langsung, itu menyebabkan diorang tak berani nak cuba dan tak berani nak ambil tahu pun langsung, menyebabkan wujudlah orang-orang yang seperti ini. Sebab tu kalau kita belajar ataupun dalam apa-apa pun kita kena berani. Belajar tak boleh malu. Belajar tak boleh malu. Belajar tak boleh malu. So anda kata kalau kita ragu-ragu, kita kena rajin untuk search benda-benda tu, cari benda-benda tu. So kalau kita tak search, kita akan ditakut sama. Kita akan jadi anti vaksin selama-lamanya. Lepas tu bila kita nak research tu, bukan sesenang website kita boleh masuk. Ada benda website yang kita boleh percaya dan tak boleh percaya. Betul. Macam Wikipedia tadi cari tadi tak boleh terima. Kita kena benda-benda orang yang betul-betul yang pakar dalam bahagian tu. Bukan senang-senang orang boleh edit dalam website tu, betul. Macam Wikipedia. Macam Wikipedia lah. Just tak trusted lah. Tiba-tiba hentam Wikipedia. Aku tak sebut pun tu. Okay, soalan keempat adalah kenapa walaupun fatwa dah keluar pasal vaksin, tetapi masih lagi geng anti-vaksin nak menidakkan vaksin? Bagi pendapat saya lah, macam tadilah, diorang dari segi sains pun diorang pun tidak tahu, kurang ilmu tu. Dari segi ilmu Islam pun maybe diorang pun kurang tahu. Diorang selama ni maybe diorang belajar daripada Google, diorang tak belajar ilmu tu depan ke depan, macam ni, face to face, orang kata face to face berguru depan tu, belagu lutut tu. Belagu lutut tu penting tu. berguru kena berlutut, lagu lutut tu untuk berguru. Tapi sekarang ni kebanyakan orang senang, diorang ambil baca buku tak mana-mana, kebanyakan semua berdasarkan tulisan saja. Dia tak mendengar pendapat daripada orang yang guru yang sebetulnya. Ya betul. Bila kita cakap pasal guru, macam dia cakap tadi lah, guru yang sebetulnya. Fatwa dah diberikan oleh yang acknowledge, orang yang betul-betul yang berkemampuan lah kiranya kan. Tetapi ditranslatekan oleh orang-orang yang biasa. Dan kadang-kadang yang tak ada ilmu pun. Dan kadang-kadang hadis tu diorang translate tapi just direct translate. Dia tak faham bahasa tersulit tu sendiri. Kalau fatwa rokok pun orang tak nak ikut, apatah lagi fatwa macam ni, betul. Sebab tu orang kata ignorance is a bliss. Sebab dia tak nak dengar. Benda dah ada depan mata, tapi dia hati je tak terbuka untuk berterima. Lagi satu, diorang ni tak ada Al-Quran dan hadis macam tu. Sedangkan kita ada 4 sumber Islam. Yang pertama Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama. So dalam Al-Quran tak ada pasal vaksin ni. Sunnah pun ataupun hadis pun tak ada. Betul. Dan ketiga, qiyas. Kita tak boleh samakan hukum yang terbaru ni dengan hukum yang lama masa zaman Rasulullah SAW tu. Yang keempat, baru kita tengok pada ijma' ulama. So ijma' ulama ni lah sekarang kita guna. Betul. So yang bagi saya sangat relevan lah. Dan ulama ada cakap macam tu, kita follow lah. Siapa kita nak cakap tidak, sebab kita pun belajar ilmu bahasa Arab pun tak lepas. Betul tak? Ilmu hadis pun tukar langgang. Tak lepas bahasa Arab. Al-Quran pun tak hafal. Betul. Sedangkan diorang tu hafal Quran. Betul tak? Aku nak tambah sikit sebenarnya. Terusuk dengan kau cakap, habis aku dah hilang aku apa nak cakap tadi. Itu lagi dia cakap tadi pasal ulama. Yelah, kita dah ada ulama, sumber yang memang betul-betul knowledge, tapi kenapa kita tak dengar, betul tak? Tapi dalam masa sama orang lebih prefer mendengar orang yang bukan ahlinya. Macam influencer ke, orang social media ke, yang tadi ilmu berkaitan benda ni, tapi kita lebih keen untuk mendengar situ. So ini kita nampaklah salah satu keburukan daripada social media adalah kita ada
orang yang membawa pengaruh Walaupun dia tak ada ilmu tentang tu. walaupun dia ilmu tu. So kita nak memilih pun susah. Kita antara ulama dengan influencer, kita pilih influencer. So maksudnya kita kena muhasabah diri kita lah. Yes, kita dah salah tak mengikut garis panduan ilmu tu sendiri. Yes. Ada ke kat sini ijma influencer kat sini? Tak kan? tak ada. Ijma ulama. Okay? Ingat tu ijma ulama Ulama tu bukan senang jadi ulama. Bukan influencer. Bukan influencer. Yes. Lagi satu saya ada bagi pendapat saya lah. Okey. Memang betul kita macam ada orang kata yang kita patut cari harta sauda, ikut sunnah. Memang betul, saya tak sangka lagi memang betul benda tu. Tetapi kita tahu kan Islam pun mengajar kita untuk mencegah dulu baru merawat. Yes. Vaksin ni bukan ubat make sure korang tahu tak, vaksin tu bukan ubat. It's just like pencegahan awal. Okay. So baru bila korang dah dapat penyakit tu, barulah korang boleh apply harta sauda and madu-madu semua tu, sebab dia merupakan ubat segala penyakit kecuali mati. Tambahan juga, ada juga riwayat yang mengatakan, riwayat yang kukuh pun yang mencadangkan vaksin ni sebenarnya, yang menyokong vaksin sebenarnya. Kalau korang Google pun cari pun ada riwayat yang katakan sekiranya terdapat satu kawasan tu ada penyakit tahun, maka hindarilah daripada pergi tempat tu. Dan sekiranya kawasan yang kamu tinggal tu ada tahun, so jangan keluar daripada tempat kalian tu. Maksudnya ayat terakhir itu adalah mengajak orang untuk mencegah berkuarantin dan mencegah supaya korang tak sebarkan benda tu kepada orang lain. So vaksin ni adalah salah satu cara jugalah untuk mencegah sebelum benda tu kena kat diri kita. Maybe akan orang tanya, kenapa tak buat macam kuarantin terus kan? Ada hadis kan? Betul, saya sokong. Tapi macam mana kita nak kawal 7 bilion orang dekat dalam dunia ni? Okay, kita dulu dah pernah capai satu angka tau, setiap hari kes positif. Tapi sekarang naik sebab ada salah seorang tu, bukan seorang maksudnya, ada segelintir yang tidak mematuhi SOP, tak ikut betul-betul apa saharan hadis tu, end up jadi balik. Yes. So kita bukan tak nak, kita bukan membelakang hadis tu, tapi kita dah cuba, tetapi kita jumpa another, orang kata prevention yang lebih bagus. Okay. Then kalau saya nak ajak korang fikir jugalah sekali, kalian bawa fikir sekali, bawa otak sekali, fikir sekali kan. Yes, kita kuarantin. Tapi sampai bila yang kita mampu nak kuarantinkan diri kita sebenarnya kan? Unless kalau kita ada intervention untuk menghalang benda ni daripada spread. So kuarantin ni sampai bila takkan berhenti kuarantin kita? Ada satu kuarantin, lepas tu mungkin akan berlaku tempat lain pula. Mereka kalau kita cari mana sos punca dia tu, kita stopkan punca dia tu. Kat situ je kita kuarantin, yang lain semua boleh bergerak. Yes. So vaccination ni perlu datang untuk menyelamatkan supaya bila seorang dah vaksin, orang tu takkan mampu untuk spread pada orang lain secara confirmnya. Yes, betul tu. So benda tu akan menyelesaikan satu. So yang 2, 3, 4, 5 pun tak akan muncul. Betul. Apakah solution kepada anti-vaksin yang tengah melanda negara kita? Bagi saya lah, kita ni manusia, kita tak boleh nak kawal orang, tak boleh tutup mulut orang, betul? Tak boleh nak kawal, okay, jangan buat benda ni, tak boleh kan? So okay, aku nak mengajak sekali otak-otak semua datang sekali, fikir dengan aku sekali. Okay, agenda Yahudi. So, apa penyelesaian untuk anti-vax ni kan? Saya nak ajak semua anti-vax untuk fikir sekali dan kita sama-sama lah kan. Adakah apa yang korang buat, korang deep down dalam hati korang, adakah korang rasa dengan tak mengambil vaksin ataupun tak mencari punca ataupun menghalang punca itu berlaku akan menyelesaikan masalah? Selesai tak? Rasanya macam tak selesai kan? So bila benda tak selesai, so nanti kita kena ada intervention untuk buat something, which is vaccination benda ni lah. Korang kena fikir penyakit-penyakit dulu yang macam rubella, polio dan sebagainya kan, pernah wujud. Tetapi sekarang penyakit-penyakit itu dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab satu masa dahulu satu dunia punya masyarakat telah bergabung bekerjasama untuk vaksin dan mereka punya kerjasama tu telah menghilangkan penyakit tu serta-merta daripada muka bumi ni. Betul. Tapi bila mula je seorang tidak mulakan vaksin tu, tidak mengambil vaksin tu, menyebabkan polio mula muncul, rubella dan measles semua muncul. Dan penyakit tu mula muncul. So bila korang tak mula muncul, bila korang tak so benda tak muncul. So adakah korang sanggup risikokan dengan tak mengambil vaksin tu supaya nanti in the future nanti akan ada balik penyakit-penyakit tu, dan yang menjadi mangsa tu adalah
anak-anak kita. Bukan Anak-anak awak. Yes, betul tu. Ataupun Ah. satu dunia kena balik. Yes. Yes. So kena balik. Yes. Nak kena buat research lagi. Nak buat vaksin lagi. Betul. Kan habis duit government Yes. kita bayar tu. Kalau tidak kita beli X50. Oh, promote botol jangan. Tak nak. Okey. Ah. Tapi saya nak cakap lah, maksudnya tapi kita orang tak adalah paksa semua anti-vax tu untuk cucuk pergi get vaccinated tu kan. Sebab kita orang cakap bagi saya lah, kita tak boleh nak ubah pemikiran. Kalau korang nak fikir macam tu, terserah pada korang, tapi janganlah bawa idea ni hasut orang lain untuk sekali join korang. Yeah, betul. So, kalau rasa korang tak yakin, korang just duduk diam je. Stay put dan diam je. Tak payah nak ni, sebab benda ni dah halal pun ada dah. Semua dah fatwa dah keluar dah. So tak payah nak mencari berita-berita yang pelik-pelik, yang membuat berita-berita yang tak betul ni kan. So ialah satu fitnah yang dosa. Fitnah tu teruk daripada Membunuh. yes. So kalau awak rasa nak bunuh orang, awak buat fitnah je. Dan lagi satu saya nak cakapkan kepada anti-vaksin ni supaya buka pemikiran sikit. Anda kata kalau kalian membaca daripada satu sos, baca lagi daripada sos yang lain. Kalau korang selalu baca daripada sos anti-vaksin, cuba baca daripada sos daripada yang mengambil vaksin juga. Sebab anda kata kalau korang asyik baca daripada sos yang sama je, korang akan ditakut sama jugalah. Seperti saya cakap awal tadi itulah. So cuba try baca dua-dua pihak punya ni, dapat lepas tu buat pertimbangan yang sewajarnya, sebaiknya. Dan maybe kita akan jumpa solusi yang terbaik lah untuk kita punya dunia. Yes. So Cepi semalam dah kena vaksin macam mana? Ada microchip. Oh, video ni ke? Video ni ke? Video ni ke? Video kita kena edit. Kita kena edit dah. Alright. Nanti pernah editor nak edit dia paran muka dia. Yes. Alright, okay, itu sahaja daripada saya, Milo Aizat dan Qarafi. Doktor. Yalah, tak apa, tak perlu lah. Ya, tak apa. So sekian saja daripada kami pada video ini. Semoga kalian semua mendapat manfaat dan sekiranya terdapat sebarang penambahbaikan ataupun sebarang kekurangan, boleh bagi tahu kami agar kami boleh improvekan video kami. Boleh komen di bawah ya. Boleh komen di bawah dan sekiranya ada suka video ini, boleh like, subscribe dan juga share kepada sosial media supaya kita sama-sama dapat berkongsi manfaatnya. So itu saja daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.